Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Rizal bin Abdul Rahim dan hari ini saya akan kongsikan kepada anda beberapa peralatan asas yang akan digunakan dalam kerja-kerja bata. Namun begitu, sebelum kita teruskan, jom subscribe channel Rizal Abdul Rahim. Baiklah, ada beberapa peralatan yang akan saya perkenalkan kepada anda dan peralatan yang pertama kita mulakan dengan sudip bata ataupun brick laying trowel. Okey, so ini adalah contoh ataupun brick laying trowel. Okey, ini adalah bahagian hulunya. Okey, diperbuat daripada kayu biasanya dan ini dia punya plate dia punya bahagian dia. Dan kalau kita lihat ini adalah saiz yang kecil sahaja dan kebiasaannya untuk saiz trowel yang kecil ini digunakan untuk kerja-kerja yang sikit ataupun kerja-kerja kemasan ikatan. Okey, ada saiz-saiz yang lain dan bentuk-bentuk yang lain. Ini abang dia besar sikit. Okey. Alright, so nampak dia punya perbezaan, dia ada hulu dia. Okey. Okey, kita tengok ada lagi besar daripada ni. Okey, kita nampak ini, nampak. Okey, nampak dia punya perbezaan bentuk sudip dia. Okey, dia punya plate dia agak berbeza, agak lebih kembang. Okey, so kita ada 3 beradik di sini. Okey. Dan kita tengok abang sulung dia. Okey. So ini yang lebih besar. Okey, dia nampak perbezaan dia. Okey. So ini yang paling besar, dia digunakan untuk kerja-kerja yang lebih besar. Jadi dengan plate yang lebih besar ini kita boleh mencedok mortar dengan lebih banyak dan kerja kita akan berjalan dengan lebih cepat. Okey, so nampak perbezaan dia. Ini adalah sudip bata ataupun brick laying trowel. Boleh? Okey, seterusnya adalah kita dah faham tentang trowel. Okey, seterusnya adalah alat aras spirit. Okey, alat aras spirit ini digunakan untuk menyemak sama ada kita punya ikatan bata ataupun satu binaan kita itu berada dalam keadaan aras ataupun tidak. Okey, tidak semestinya binaan yang rata itu, sesuatu yang rata itu berada dalam keadaan aras. Okey, so kita nak betul-betul di aras. Macam mana nak semak? Kalau kita lihat pada bahagian sini, okey, so dalam ni ada bubble, ada cecair, so ada bubble kat situ. So kita kena pastikan apabila kita menggunakan spirit level ini, kita kena pastikan bubble ini berada di tengah-tengah dua garisan. Saya rapatkan sikit. Okey, nampak tak dia punya bubble? So kalau bubble itu sengit begini, maksudnya sebelah sini lebih tinggi. Sebelah kanan saya lebih tinggi dari sebelah kiri. Kalau bubble tu tinggi sebelah kiri, bermaksud sebelah kiri saya lebih tinggi daripada sebelah kanan saya. Jadi dalam binaan, kita nak binaan kita itu betul-betul level. Jadi kita kena pastikan bubble ini duduk di antara dua garisan tersebut. Okey, boleh nampak? Baik, ini untuk semak aras. Okey. Kalau kita dirikan begini, kita boleh semak pugak. Kalau kita dirikan tiang, okey, kita nak pastikan tiang kita itu tegak ataupun pugak. Kalau kita buat dinding pun kita nak pastikan tembok kita, dinding kita itu pugak. So macam mana nak tengok? Sama saja kaedah dia. So dekat situ akan ada bubble, nampak? So kita kena pastikan bubble ni duduk di tengah-tengah antara dua garisan ini. Okey. Baik, spirit level ini adalah bahagian tapaknya. Apabila kita gunakan, kita mesti pastikan tapaknya berada di bawah ataupun menyentuh bahan binaan kita. So kalau kita buat lantai ataupun buat tembok nak semak aras, so ini adalah bahagian tapaknya. Jangan letak begini. Okey, sebabnya spirit ni, kawasan ini adalah amat sensitif. Kalau dia terkena batu ke, kita terpijak ke, pecah ke dan sebagainya, jadi alat ni rosak. Dia tidak accurate lagi, dia tidak tepat. Jadi jaga sini. Kalau nak ketuk batu, jangan ketuk di atas spirit level, ketuk di batunya. So bagaimana nak
guna ataupun cara nak gunakan spirit level ni dengan lebih detail, saya akan terangkan pada video-video yang akan datang. Baiklah, ini adalah spirit level yang panjangnya 2 kaki. Kita ada yang lebih pendek kalau untuk binaan-binaan yang kecil, ataupun di tempat-tempat yang kecil, okay, kita boleh gunakan spirit level yang bersaiz 1 kaki, lebih kurang begitu. Okey. So kalau yang ini adalah bahagian tapak, dan yang bahagian bawah ni kadang-kadang ada sebahagian spirit level yang dilengkapi dengan magnet. Kalau kita nak buat ke kuda bumbung yang menggunakan besi, ataupun kita nak dirikan tiang besi, so kita sesuai gunakan ni sebab dia boleh lekat saja. Okey, sama juga. So dia ada level untuk check level. Dia ada guna untuk check pugak, vertikal, horizontal, dan ini adalah untuk binaan yang bersudut 45 darjah. Okey. So ini yang lebih pendek. Kalau nak yang lebih panjang pun ada. Saya boleh tunjukkan sekejap ya. Okey, ini saiz yang lebih panjang. Mungkin ni abang sulung dia agaknya lah. Okey, so ini adalah spirit level. Sama juga dia boleh check level dan dia boleh check vertical. Okey, baik. Untuk semak aras, sekiranya jarak yang kita ingin semak itu terlalu panjang sehinggakan spirit level yang panjang ni pun tidak sampai, kita masih lagi perlu menyemak aras, dan caranya adalah dengan menggunakan tiup air. Okay. So, kita boleh gunakan tiup air dan kita menggunakan air masuk dalam tiup ni, dan nanti kita boleh semak bagaimana keadaan laras sesuatu binaan itu. Macam mana nak cek aras dengan menggunakan tiup air, saya akan terangkan dalam video yang lain pula. Okey? Okey, kita teruskan dengan peralatan yang berikutnya. Ini adalah measuring tape, pita ukur. So, apa pentingnya pita ukur ini? Dia adalah untuk mengukur jarak, mengukur panjang, tinggi dan sebagainya. Okey? So, pita ukur ni ada pelbagai panjang, ada pelbagai ukurannya. Ada yang 3 meter, 5 meter dan 8 meter dan sebagainya. Bergantung kepada tapak kita. Kalau kita mengukur jarak yang panjang, perlulah memakai ataupun menggunakan pita ukur yang lebih panjang. Baik, pita ukur ni adalah satu bahan yang bahaya. Okey, kalau kita lihat ni dia punya pita pengukur dia. Okey, so bahagian tepi ni tajam. Jadi bila memegang, jangan pegang pada bahagian tepi, peganglah pada bahagian atas. Okey, ataupun kena lebih berhati-hati sebab bila terkena, tangan kita boleh terluka dan sebagainya. So untuk menarik pita tape ni, boleh tarik saja. Okey, dan lepaskan. So dia dilengkapi dengan spring di dalam ni. Bila kita lepas, dia akan menarik secara automatik. Dan biasanya pelajar akan leka. Okey, dia lepas, kemudian dia lepas dalam keadaan tangannya megang pada bahagian tepi tape. Nanti dia akan tarik dan tangan akan luka. Baik, di sini ada dia punya kunci. Bila kita tarik, untuk elakkan dia tertarik, tarik keluar, kita tolakkan, dia akan lock. Dan kalau nak gulung, cuma tarik ni, so dia akan gulung. Okey, so ini adalah pita ukur. Pita ukur ini akan menunjukkan 2 unit ukuran. Okey, kalau boleh lihat, nampak tak terbalik ke? Tak terbalik. Okey, kalau nampak dia, satu ini dalam unit metrik sentimeter. Okey, satu lagi adalah dalam unit inci. Okey, jadi terpulang pada kita macam mana nak gunakan dia. So, bagaimana untuk membuat bacaan pada pita ukur, itu pun sangat penting. Kadang-kadang kita salah baca, jadi ukuran kita berbeza. Okay. So, ni adalah measuring tape, pita ukur. Okay, baik. Seterusnya adalah, saya nak tunjukkan kepada anda adalah steel framing square ataupun sesiku L.
Okey, kalau dekat bengkel kayu mungkin dia punya sesiku L dia pendek sahaja. Tapi dalam kerja-kerja bata kita buat binaan yang lebih besar. Okey, so kita menggunakan sesiku keluli. So dia bersudut tepat. Dia digunakan apabila kita nak buat binaan-binaan yang berada pada bucu ataupun penjuru binaan. Jadi kita boleh semak dia dengan menggunakan steel framing square ataupun pembaris sudut keluli. Okey, baik. So di sini juga ada senggatan-senggatan yang boleh kita gunakan untuk buat ukuran-ukuran yang tertentu. Okey. Baik. Kita teruskan lagi. Baik, para pelajar sekalian, untuk memastikan kita punya tembok ini berada dalam keadaan lurus, okey, kita perlu buat semakan. So, kita boleh menyemak sama ada tembok kita ini lurus ataupun tidak, ataupun dalam keadaan alignment sejajar adalah dengan menggunakan gauge rod ataupun rod tolok. Okey, rod tolok ni ada yang bersaiz pendek, ada yang bersaiz panjang dan sebagainya. Kalau binaan-binaan yang pendek, kita sekadar menggunakan yang pendek ini sahaja. Okey, so kita letakkan dia pada dinding. Okey, kita letakkan dia pada dinding. Okay, dan kita nak pastikan bahawa semua bahagian rod ini mengenai permukaan dinding. Ini gauge rod. Baik, sekiranya tembok kita ni buat panjang dan kita perlu pastikan bahawa tembok kita ni betul-betul lurus, kita boleh gunakan benang nylon. Okey, benang nylon ataupun kita tunjukkan ini telah dibuka benang nylon. Okey, so kita ikat di ujung sana dan kita ikat di ujung sini dan kita jadikan dia sebagai rujukan semasa binaan. Okey. Baik, saya dah tunjukkan kepada anda beberapa peralatan tadi, antaranya adalah trowel. Lagi saya tunjukkan kepada anda spirit level. Seterusnya tadi saya ada tunjukkan kepada anda measuring tape. Kemudian saya tunjukkan kepada anda adalah tiub air yang digunakan untuk semak aras. Apa lagi yang saya telah tunjukkan? Benang nylon dan gauge rod. Baik. Seterusnya saya nak tunjukkan anda perkara yang biasa anda jumpa. Saya yakin anda biasa jumpa adalah baldi. Okey, plastik bucket. So bucket ni adalah bahan ataupun peralatan yang kita gunakan untuk mengangkat air, mengangkat mortar, agregat dan sebagainya. So dia tidak terlalu besar macam baldi dekat bilik air, sebab kalau dia besar kita nak angkat berat. Okey, bukan berat baldi ni, bukan berat bucket ni, tetapi apabila bucket ni telah diisikan dengan konkrit, kalau kita angkat dia berat. Jadi ini adalah antara saiz optimum yang kita boleh angkat. Okey, dia ada warna biru, ada warna kuning, ada warna hitam dan sebagainya. Warna itu tidak menggambarkan apa-apa. Okey, so baldi bucket. Baik, sebelum kita mengakhiri, saya nak tunjukkan kepada anda adalah ini adalah scope ataupun shovel. Okey, apa guna dia? Alat ini kita gunakan untuk menyedok pasir ataupun agregat untuk membuat bancuhan konkrit dan sebagainya. Menggali lubang pun boleh kadang-kadang. Okey, so kita gunakan skop dan cangkul. Kita cancel dulu call tu, minta maaf, nanti saya akan call balik. Okey, baik. Selain daripada skop, shovel, kita boleh gunakan cangkul. Okey, cangkul, saya yakin anda pernah lihat cangkul dan anda kenal. Selain daripada itu, kita ada kereta sorong, wheelbarrow yang kita gunakan untuk mengangkat barang, peralatan dan sebagainya. Jadi itu adalah sebahagian daripada peralatan-peralatan asas yang akan kita gunakan dalam kerja-kerja bata. Jadi saya harapkan perkongsian saya kali ini, dia call lagi, nampaknya penting. Itu saya call semula, minta maaf. Okey, saya harapkan semoga perkongsian saya kali ini akan memberikan sesuatu yang positif kepada anda. Kongsikan, sharekan video ini supaya lebih ramai orang dapat manfaat daripada video ini. Sekian, jangan lupa subscribe channel Rizal Abdul Rahim. Jumpa lagi, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.